Jadi pada malam ini kita sambung lagi pelajaran kita yang kita baca di dalam kitab ataupun buku Hadis 40. Kitab ataupun buku kita ini dikarang oleh Ustaz Mustafa Abdul Rahman, terbitan Dewan Pustaka Fajar. Kita sambung di tempat yang kita berhenti dahulu, yakni hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 ini kita telah baca dan sebahagian daripada terjemahannya juga kita telah baca. Yang ianya menceritakan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku tegahkan kamu, kata Rasulullah, apa-apa yang aku itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegahkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama kepada umat dia, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Kalau dulu-dulu dia kata aku naik saksi. Itu dia. Jadi kalau kita tanya kenapa disebut aku naik saksi, tidak sebut aku bersaksi, aku bersyahadah. Jadi dia menghuraikan. Orang lama-lama dia hurai sebab apa aku naik saksi. Yakni dia kata daripada kita berada di alam biasa, kalau biasanya kita berada di ketinggian 3 kaki, contoh 3 kaki, maka apabila kita nak bersyahadah, kita kena up sikit diri kita. Kita kena sucikan diri kita sikit. Kita kena angkatkan diri kita sikit daripada bukan biasa. Itu dia. Sebab tu dia kata aku naik saksi. Naik ni maknanya tempat tinggi sikit. Dia angkat diri dia tu sikit. Bukan dalam keadaan biasa. Biasa lagu mana? Cepuah-cepuah lagi. Cepuah hal keadaan dosa-dosa yang biasa kita lakukan, ataupun cepuah-cepuah hal keadaan biasa-biasa je kita. Ni ngucap serupa je. Gitu dia. Jadi ulama-ulama zaman dahulu, tuk guru zaman dulu, sebab tu dia kata aku naik saksi. Orang lain ni dia kata aku bersyahadah. Tu dia. Waktu dulu ya. Cuma sedikit perbezaan, kalau dulu-dulu dia berada sikit tu, dia kena sedar diri kita ni dulu. Kita nak bersyahadah tu kita sedar diri kita ni. Sedar siapa dia? Aku ni hamba Allah, hamba Tuhan yang bernama Allah. Gitu. Jadi kata Nabi, aku berpesan kepada ya ayyuhallazina amanuttaqullah. Itu dia. Nak rayak kepada hamba-hambaku, terutamanya yang percaya. Percaya gapo? Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Tuhan yang bernama Allah, yang memiliki segala hak kita nak ada dengan dia. Gitu dia. Maka kita kena beri khabar diri kita ni dulu. Selepas kita bersaksi bahawa gitu Tuhan yang bernama Allah ini, gapo hak aku nak ada dengan dia gitu. Sebab apa? Sebab dia bersifat dengan sifat 13 ataupun sifat 20. Yang di antaranya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Tuhan yang bernama Allah itu dengan segala yang baru. Segala yang baru seumpama kita ni lah. Itu dia. Kalau nak sesuatu kena minta cara sungguh. Itu dia. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang aku tegahkan kamu, yakni tegah secara berat ataupun tegah secara ringan.
Tegas secara berat, yakni disebut haram. Wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Tak boleh, tegas secara berat tu. Haram. Jangan cuba berdamping, jangan cuba dekat-dekat nak melakukan persetubuhan haram ataupun sebagainya. Tu contoh. Tu tegahan yang berat. Manakala tegahan yang lebih ringan, yakni kita sebut makruh. Yakni kalau kita tidak buat perkara yang tertentu itu dengan kita niat kerana agama, maka kita diberi pahala. Dan kalau kita buat, tidak diberi dosa. Maknanya bagi mereka yang memikirkan tentang dirinya yang telah lanjut usia sebagai contoh, apabila tiba penyesalan berlaku, dikala umur 56 tahun baru datang satu keinsafan untuk melakukan amal ibadat. Kerana apa? Kerana zaman muda-muda hari itu hebat katlah. Tu dia hebat lagu mana? Banyak perkara-perkara yang disebut afdal tidak terbuat. Tidak terbuat tadi dalam keadaan kita sedar, ataupun memang dia kata nanti tua-tua dulu kita buat gitu dia. Lalu sekarang seumur 56 tahun penyesalan telah berlaku. Nyesal sungguh kalau aku buat lama dah pun. Mungkin aku jadi salah seorang daripada macam tu kenali kau. Tidak mustahil. Tidak mustahil kita ini menjadi hebat seperti Tok Pula Manis Kuala Terengganu dan juga Haji Muhammad Haji Daud. Ataupun kita kenali Kelantan itu tak kenali. Tak mustahil. Tapi kena sungguh kan. Kena sungguh supaya dia. Itu dia. Tidak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala akan campak kepada kita kehebatan sebagaimana beliau tadi. Lalu di sisa-sisa umur yang ada ini kita pun bersungguh-sungguhlah. Sungguh lagu mana? Sebagai contoh. Apa yang aku tegahkan kamu daripada melakukannya, maka aku pun tidak buat. Kalau dulu, sememangnya aku tidak isap rokok daripada muda lagi. Tapi, tak isap rokok daripada muda tu kerana tak berahi. Kesihatan kata, dalam sepotong rokok tu ada berbagai racun dan sebagainya. Lalu aku pun tidak nak isap racun-racun yang ada. Dalam masa yang sama tidak ada lintasan di hati kita, di fikiran kita yang kita tidak isap rokok tadi kerana agama kata makruh. Tak letah. Maka peri saja. Peri tak ada pahala. Sebab dia amalan yang tidak ada niat. Jadi kita kena niat. Tu bahasa selak. Selak. Kalau niat yang modoh lagi pun. Banyak mana dah boleh pahala dah. Gitu dia. Atau sama juga dengan yang disebut wala taqrabuz zina. Kita tidak melakukan perbuatan seumpama zina. Memang kita tahu dah pun zina tidak boleh, haram. Tetapi adakah kita tinggal perbuatan zina itu kerana takut kepada kena takak basah ataupun takut kerana berbagai-bagai lagi. Jadi kalau kita sebut takut tadi bukan kerana agama, free Free puasa aku adik. Itu dia. Tapi kalau kita tidak berzina kerana agama kata haram berzina, sejak tu boleh pahala. Itu dia. Lalu bermula daripada hari ini kita pun niatlah aku ni tidak berzina kerana syarak kata begitu. Sama sebagaimana kita duduk salah dalam masjid hari ni. Sama duduk salah dalam masjid ni. Niat iktikaf kedok ni. Kat mana ada ni? Salah sama dengan dunia tempat Allah Subhanahu Wa Taala tabur janji. Bila mendapat dividen, bila mendapat apa yang disebut janji tadi, hasil daripada janji tadi, selepas nyawa terpisah daripada badan. Contoh yang lain. Apabila kita simpan duit dengan ASB sebagai contoh, tak cukup setahun bagi buku, dia tak berbuah dividen. Kerana apa? Perjanjian dia kena cukup setahun.
Apabila cukup setahun, oh kita simpan ASB banyak ni. Bagi buku. Tak payah suruh pun masuk DVD. Dia masuk dengan sendiri. Sebab apa? Perjanjian. Perjanjian setahun. Begitu juga dengan dunia hari ini. Hari ini tak nampak lagi. No. Tidak. Tapi apabila nyawa telah berpisah daripada badan, yakni apabila tiba di hari pembalasan, baru nampak. Itu dia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka kita hari ni pun rebutlah. Dah, dengan peluang yang ada ni, insya-Allah. Maka hendaklah kamu yakni kita. Menjauhinya. Semua yang dilarang, kita sama-sama menjauhinya dengan dilampirkan selalu. Dengan dikembarkan perkara yang diharam tadi, perkara yang ditegah tadi, kita tinggal kerana syarak suruh begitu. Dan kita percaya dengan janji Allah yang satu. InsyaAllah dapat dividen. Dan apa yang aku perintahkan kamu, kata Nabi SAW, perintah apa? Perintah dengannya. Berakhir dengan perintah itu. Apa dia nak perintah ni? Maka hendaklah kamu kerjakan daripadanya. Apa yang aku perintahkan kamu membuat dengannya, apa-apa yang Rasulullah kata kena buat, maka hendaklah kamu, yakni kita, kerjakannya. Tidak ada jalan yang lain. Apabila kita ngaji undang-undang sikit. Undang-undang. Sama ada undang-undang syarak ataupun undang-undang sivil. Yang acap kali dah kita sebut. Apabila kita sebut perkataan hendaklah, tak boleh lari. Tak boleh lari, mana kita kena buat. Tetapi apabila disebut perkataan bolehlah, maka terpulang kepada kita, nak pada si. Yang biasa kita rakyat dah dulu, contoh, anak kita duduk main dah, duduk main guli. Anak kita duduk main WhatsApp dan sebagainya. Tiba-tiba dia kata, nak pergi kedam apa? Kita pun kata, nak pergi kedam mana? Dia pun ayat bla bla bla. Tolong beli budu sepatah. Tolong beli budu. Sebab apa? Sebab bla-bla dia nak pergi tu, yakin lalu. Tolong beli budu sepatah. Bolehlah, yakin lalu. Tetapi apabila kita sebut, anak kita duduk main WhatsApp dan sebagainya, kita nak makan nasi tak ada budu. Kita jenis tak boleh makan nasi tak ada budu. Kita pun panggil anak kita. Panggil anak. Mama, mari sini kejap. Dia beli budu ke apa kejap. Itu bermakna hendaklah. Satu arahan yang tidak dapat ditolak. Undang-undang kata hendaklah. Apabila dia nak pergi kedai, kita kata minta tolong beli budu, bolehlah. Yakin lalu. Ada apa atas pilihan dia. Itu dia. Sebab itu kata Nabi SAW, dan apa yang aku ini Nabi perintahkan kamu dengannya, maka hendaklah kamu kerjakannya. Nabi berpesan kepada kita. Contoh. Macam kita buat dah tu. Baik-baik kan Nabi pesan belakang dah. Diibaratkan syurga itu duduk di bawah tapak kaki ibu. Diibaratkan syurga itu duduk di bawah tapak kaki ibu. Maka si anak yang semak, dia akan pegang tapak kaki ibu, dia korek. Cari syurga ada ke tak ada. Semak. Itu dia. Yang ni diibaratkan buat baiklah kepada kedua ibu bapa. Allahumma ghfirli wali walidini warhamhuma kama rabbayani shaghira. Contoh. Nabi mengajar kita supaya mendoakan, minta ampun diri kita. Kemudian minta ampun kepada kedua ibu bapa kita. Dan kasihanilah kepada mereka berdua. Sama sebagaimana kedua ibu bapa aku kasih kepadaku, terutama ketika aku kecil-kecil dulu. Itu dia. Allahumma firli wali walidini warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dia. Dibandingkan syurga itu di bawah tapak kaki ibu, yakni
Ibu jaga kita, mak ayah kita jaga kita semasa kita kecil-kecil dulu. Wak Ima nyamuk seka nak ketik dak wi. Rela pergi beli kelambu wak tukuk tu berhutang. Bak apa? Nak wak tukuk anak takut kena ketik ke nyamuk. Bagi yang miskin, bagi yang berada di kawasan pedalaman, bagi keluarga, bagi mereka yang tidak ada duit yang banyak. Itu dia. Dan rela berkorban. Rela berkorban macam mana? Nak berinya ilmu kepada anak. Sehingga yang sepatutnya dia boleh beli kakah mah untuk janguk untuk dia. Tetapi dia rela. Dia rela tidak beli kakah mah. Rela beli baju lelong pakai. Demi nak suruh anak ngaji tinggi-tinggi. Tiba-tiba anak ngaji tinggi-tinggi usaha molek ada. Jadi anakku Ustaz Ali. Yang hari ni berderu-deru anak nak meleh mokpok. Jadi kata Nabi SAW, apabila aku perintahkan kamu wahai ibu bapa dengan sesuatu, didiklah anak kamu. Maka didik molek. Baru dak timbul anak nak melih anak nak melih mak ayah. Itu dia. Maka hendaklah kamu kerjakannya. Kita kena buat. Apabila kita ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama dengan ingkar perintah Nabi. Cuba. Dan apabila kita ingkar perintah Nabi, sama dengan kita ingkar perintah ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Yang disebut di dalam kitab Sairus Salikin, bagaimanakah yang diistilahkan dengan ulama? Al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama itu pewaris Nabi SAW. Hak lagu mana? Yang dihuraikan di dalam kitab Sairus Salikin, iaitu di antaranya apabila ia bercakap soal apa-apa hukum sekalipun. Tak kira siapa dia ada, tak ada ke, dia kata lagu tu. Hukum kata lagu tu. Lagu tu lagu mana? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, sebagai contoh. Setiap kita ini pemimpin dan kita akan dipersoalkan tentang apa yang kita pimpin. Kita janji dengan orang yang di bawah pimpinan kita. Janji gapo? Janji nak beri sesuatu sebagai contoh, tetapi nawak. Tunggu. Yang ni pemimpin tadi dia anti besar-besar. Kita ni janji dengan anak ni. Janji dengan isteri sebagai contoh. Itu dia. Janji dengan anak. Kalau anak boleh 10A, motosikal sebuah. Yang si anak tu suku sembah, siang malam study. Tiba-tiba boleh 10A. Nanti ya dulu. Pas nanti. Maka anak pun boleh cak lah. Bapaku telah mengamalkan salah satu daripada sifat-sifat orang munafik. Maka bapaku juga adalah orang yang mengamalkan sifat munafik. Mungkin bapaku juga seorang munafik. Apabila munafik, tak boleh jadi pemimpin. Gitu dia. Pas atas-atas lagi tu gitu. Cuba. Itu dia. Jadi apabila kita akur dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni disebut al-ulama warasatul anbiya, ulama ni ya tak kira. Kena atas patai hidung dia sendiri ke? Kena atas patai hidung orang lain ke? Atas patai hidung pembesar ke? Pekecil ke? Tak kira siapa. Lagu tu dia kata. Inilah yang disebut dalam kitab Sairus Salikin, al-ulama warasatul anbiya. Tetapi kalau dia bercakap sini, tak boleh kata ni apa nama ni ada. Bukan. Bukan sebagaimana yang disebut dalam kitab Sairus Salikin, al-ulama'u warasatul anbiya. Tak boleh duduk kat ulama'. Sifat. Di antara sifat ulama' yang disebut dalam kitab Sairus Salikin. Itu dia. Jadi kita pun didik. Anak kita tak kira besar, tak kira kecil. Tetap anak ke mana-mana pun. Walaupun menjadi doktor ke, menjadi menteri ke, kalau mu anak kok mana-mana pun mu tetap jadi anak. Tetap jadi anak di situ mana kena hormat. Sebagai seorang bapa. Biarlah bapa tu sekolah hatak atau budak sekolah sekalipun. Dari segi penghormatan seorang bapa, dia kena hormat. Itu dia. Baik. Barang yang kamu kuasa. Hormat tadi, tinggal tadi, sehabis-habis kuasa kita.
Sehabis-habis kuasa lagu mana? Sebagai contoh, hak jenis tinggal. Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama Mesir. Suatu ketika dia bermusafir. Apabila dia musafir, habis bekalan. Apabila habis bekalan tadi, tubik kapung tu masuk padang, tubik padang masuk kapung dan begitulah seterusnya. Tak jumpa dengan makanan yang halal. Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ahli tasawuf. Apabila jumpa seharam, jumpa dua haram, jumpa tiga haram, namun dia kata apa? Dia kata, wahai Allah Subhanahu wa taala, sekiranya engkau nak mematikan, engkau nak menjemput daku untuk bertemu denganmu, dengan sebab aku tak jumpa, aku tak makan barang yang halal ini, aku redha wahai Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Kan bulan Ramadan, bulan Sa'ban kita baca Yasin, kita baca Yasin. Baca Yasin kali pertama kita menyebut, ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah umurku Tuhan. Panjang nak buat apa? Nak ibadah. Nak ibadat kepada kamu Tuhan. Habis Yasin yang kedua. Baca Yasin kali kedua. Habis kemudian minta doa dengan Tuhan. Wahai Tuhan, murahlah rezekiku yang halal. Nak buat apa? Nak buat bekalan untuk beribadat kepada kamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang halal untuk beribadat kepada kamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan baca Yasin kali ketiga. Wahai Allah Subhanahu wa taala, kalau dah tiba masanya untuk engkau menjemput daku bertemu denganmu ya Allah Subhanahu wa taala, ambillah nyawaku dalam kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Allah Subhanahu wa taala, kalau aku nak makan benda-benda yang haram ini boleh makan. Tapi aku takut lepas makan piuk lalu tak ada nak taubat Tuhan. Maka aku redha. Aku redha engkau mengambil nyawaku Tuhan. Namun aku makan yang haram jauh sekali. Selepas daripada istiqamah. Sedemikian itu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, kalau engkau nak sabit aku mati dengan tak makan hak haram-haram ni Tuhan, aku redha mengambil. Jumpa dari hak halal. Sila baca buku pengembara Syekh Abdul Qadir Jailani. Cobaan kena istiqamah. Kita. Tu dia. Jadi kena buat benda tadi sesungguh sehabis-habis kuasa kita. Kalau nak tinggal sehabis-habis rain kita kena tinggal. Kalau buat gitu juga benda yang baik-baik tadi, sehabis rain kita buat. Yang terbaik hari ini lebih baik daripada kemarin. Dah, insya-Allah. Tu dia. Sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu oleh kerana banyak segala pertanyaan mereka itu. Amaran. Musim kemarau. Marah sehari dua ni. Musim kemarau. Kata di bahagian kaji cuaca, suhu meningkat terlalu panas sehingga 3-4 hari ini pihak kaji cuaca kata penggunaan alat elektrik telah meningkat, terlalu meningkat dengan mendadak. Mungkin pasal aircon, kipas dan sebagainya. Panas ni? Tu dia. Notis. Musim panas ni, jangan duduk main ke panas sangat. Takut penyakit mari. Ataupun contoh yang lain, musim hujan. Pihak berkuasa letak tepi jalan ke mana-mana ke awas air melintas jalan. Bagi orang yang pemikirannya terbuka, pemikirannya tak semak, semua tadi menunjukkan ada sesuatu yang perlu kita ambil kira. Jangan tengok awas air melintas jalan. Kita naik kereta 120 situ lah. Semak tu. Tidak mengambil kira, tak makan nasihat. Kalau ada lah ni cuaca panas ni. Jangan duduk main panas sangat lah. Cara apa? Gitu dia. Okey, dah makan nasihat. Barang sesungguhnya telah binasa
Siapa yang telah binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah binasa siapa yang binasa, yakni orang-orang yang sebelum kamu. Orang-orang yang sebelum kamu siapa dia? Yakni orang yang tak makan nasihat. Orang tak makan nasihat lagu mana? Seperti Qarun, Haman dan sebagainya. Nah, yang kita biasa rayak, surah Al-Fil menceritakan kepada kita. Ayat Alam Taraka, Raja Abrahah nak pergi ambil Baitullah. Tak dengar kata, tak makan nasihat. Dia kata, jangan, tahu apa? Itu dia. Apabila orang ada jenis tak makan nasihat gini, kata Nabi sesungguhnya telah binasa lah. Siapa? Yang ni orang-orang yang sebelum kamu. Tengoklah banyak benda dalam Al-Quran Karim itu. Yang apabila tidak makan nasihat. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala tegas diri. Tunggu. Itu dia. Sebab apa? Oleh kerana banyak segala pertanyaan mereka. Yang mana hadis ini Nabi merujuk kepada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 68 yang berbunyi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, hingga akhir ayat. Yang apabila anak saudara bunuh pak saudara. Sebab apa? Kerana nak ke harta. Anak saudara nak harta pak saudara. Lalu dia bunuh. Yang mana dalam syariat Nabi Muhammad, pembunuh tidak boleh menerima harta pusaka yang kena bunuh. Salih. Pembunuh tidak boleh menerima pusaka harta yang dibunuh. Walaupun ia berhak menerima. Tak boleh. Itu kaedah syariat. Jadi apabila anak saudara bunuh pak saudara kerana banyak harta dak lalu, nak harta pak saudara tadi, lalu waris-waris pak saudara tadi pergi ngadu kepada Nabi Musa AS. Siapa dia bunuh sianu tadi? Dipendekkan cerita, maka Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah menceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 68. Kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Musa alaihissalam, wahai kaum Yahudi, mintalah gapo hak mu nak tahu. Siapa dia pembunuh pak dara ni, siapa pembunuh sianu tadi? Itu dia. Mintalah dengan Tuhan kamu yang bernama Allah yang satu. Tak payah minta dengan berhala-berhala yang kamu ada tu. Dan selepas daripada dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Musa menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah untuk nak hidup orang mati ni kena pergi cari. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik, hingga akhir ayat. Lalu Nabi Musa kata, wahai kaum Yahudi, untuk nak menghidupkan si mati ni, bagi dia rayak siapa pembunuh dia, maka mu kena pergi cari seekor lembu yang sifatnya lembu betina. Lembu betina yang sederhana umurnya, yang tidak pernah digunakan untuk buat pembajakan. Dia ni tarik tali, tarik nak buat karang air, nak buat gala dan sebagainya. Tidak digunakan tenaganya untuk mendapat hasil kepada manusia. Apabila tiga syarat tersebut diberitahu oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu kaum Yahudi ni buat nganying kepada Nabi Musa alaihissalam. Yalah kau pergi cari lembu lagu ni, buat dia boleh hidup orang mati. Dia dah ingat kau Tuhan yang bernama Allah ni serupa dia. Dia tak tahu bahawasanya Musa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia buat nganying lagi. Musa, kalau jumpa, dia buat lagu mana? Buat hari ya sini. Cuma tanya Tuhan mula, takut ada lagi ya syarat-syarat kau lain. Waktu dia tak percaya kepada apa yang diceritakan oleh Nabi Musa alaihissalam.
Acumu tanya Tuhanmu lagi. Kakak ada syarat-syarat kan aku hari nak gerai pula. Walhal mereka awalnya 3 syarat je. Tetapi apabila diminta supaya kecil lagi, banyakkan syarat lagi, buat apa dalam keadaan nganying, dalam keadaan mempersendakan. Lalu ayat yang berikut, Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya lagi, wahai Allah, syarat gapo lagi ada? Kalau boleh, lembu tadi tidak ada sedikit pun cacat dan tidak ada sedikit pun tapung. Kalau boleh, tidak ada belang-belang dan satu warna saja. Dikehendaki dengan situ warna keemasan. Oh, payah nak cari. Yang apabila dipendekkan cerita, siapa lembu hak nak tadi, cari punya, dapatlah. Kerak ambil ekor sikit, katak atas mayat si mati, maka si mati pun wayak, hidup mula. Anak dara dia, hak nak harta tu, pukul. Tu dia. Nak menceritakan, binasa manusia yang banyak cakap ni, yang dia sendiri tahu dah maklumat ni mempersendakan pula apa yang dia cakap tadi. Apa yang dulu-dulu kita sebut, kita janganlah jadi manusia yang jadi pengumpul maklumat. Pengumpul maklumat lagu mana? Sebagai contoh, kena raya acak kali supaya kita pakai amal. Yang kita tahu dah, siapa muka pintu masjid, kita kena baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Minta doa dengan Allah yang satu, aku nak masuk rumahmu ni Tuhan, berilah apa-apa kelebihan yang sepatutnya aku dapat daripadamu Tuhan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian, langkah dengan kaki kanan masuk ke dalam masjid. Kemudian, sembahyang sunat tahiyatul masjid yang tidak boleh buat di rumah. Tak jadi buat di rumah. 2-3 perkara ni. Kemudian, selepas daripada sunat tahiyatul masjid, duduk dalam masjid niat i'tikaf yang juga tidak ada di rumah. Semua perkara ini. Itu dia. Yang kita ini tahu dah. Tetapi kadang-kadang apabila kita tanya, buat ke dah? Dah. Apabila dak tu lah termasuk dalam manusia yang banyak cakap, manusia banyak tanya, nak tahu tapi kadang-kadang untuk nak berbahas dengan mereka yang tertentu sahaja. Maka jadilah sebagaimana kaum-kaum yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggulah masa akan ajar sendiri. Dan banyak perselisihan berlaku di dalam masyarakat hari ini kerana orang tu banyak ilmu tapi tak amal. Orang tu banyak ilmu, tak amal. Sebab itulah banyak berlaku perselisihan yang ada di atas muka bumi hari ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah minggu depan kita baca huraian hadis tersebut.